Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama di dalam majlis ilmu ini, dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan seterusnya menguatkan kita untuk istiqamah dalam beragama, dan yang paling penting kita inginkan dengan ilmu ini Allah beratkan timbangan kita dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Apatah lagi kita sudah berada di akhir Zulkaidah dan esok lusa masuk pula bulan Zulhijjah, merupakan hari yang paling berharga untuk kita mencari amalan-amalan soleh walaupun ianya kecil, kerana 10 awal Zulhijjah ini merupakan satu tempat untuk melipat gandakan amalan-amalan ke puncak amalan-amalan yang terbaik yang Rasulullah ingatkan dalam hadis. Oleh kerana itu, ya, kelebihan pada 10 awal Zulhijjah ini, ya, kita perlu ambil kesempatan apa juga amalan-amalan, sama ada yang terbaik ataupun amalan yang sunat-sunat, kita kena banyakkan. Kerana amalan ini akan dilipat-lipat gandakan dengan begitu banyak sekali. Baik, jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar tajuk yang bertajuk bertaubat setelah berbuat salah, dalam hadis yang ke-39, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam akan melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Pada hadis muka surat 134 ini, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dengan arti kata lain, satu kewajipan bagi kita mengislahkan diri kita bila kita tersalah. Bila kita melakukan kesilapan, kembali kepada Allah. Itu kaedahnya. Bila kita melakukan kesilapan, terus kembali kepada Allah dan akui kesilapan kita. Bukan bila kita dah melakukan kesilapan, alang-alang celup kasam, biar sampai ke pangkal lengan. Itu silap. Ya, dalam bab dosa, jangan. Kerana ianya boleh menyebabkan kita berada dalam keadaan susah nanti di akhirat. Kalau kita sebagai seorang yang beriman, kita akan berhadapan dengan kesusahan di alam akhirat. Tetapi kalau orang tu orang yang kafir, maka dia memang dalam keadaan mereka itu, kekafiran mereka itu dah menyebabkan mereka susah. Jadi insya-Allah dalam bab ini kita melihat satu kalimah yang amat penting. Kita dah bahaskan bahawa semua anak Adam akan melakukan kesilapan. Semua anak Adam. Jadi kalau Rasulullah anak Adam, dia melakukan kesilapan. Nabi Adam, dia bukan anak Adam, dia pun melakukan kesilapan. Cuma bezanya para nabi, mereka itu maksum. Ya, kesilapan-kesilapan yang berlaku kepada mereka, mereka kembali kepada Allah. Dengan cepat mereka kembali kepada Allah, dengan arti kata lain, mereka beristighfar, mereka bertaubat kembali. Dan kita mengharapkan perbuatan-perbuatan yang begitu pun ada pada diri kita. Silap je kita istighfar. Walaupun kita tidak maksum, tetapi kita mampu untuk menjadikan diri kita di antara orang yang terbaik dengan beristighfar kepada Allah dengan banyak kali. Seperti mana Rasulullah mengatakan, bersabda, la astaghfirannallaha fi kulli yaumin mi'ati marrah. Aku beristighfar kepada Allah pada tiap-tiap hari 100 kali. Ya, ibu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau Rasulullah lelaki yang maksum ini beristighfar kepada Allah 100 kali tiap-tiap hari, ya, dia tidak ada dosa. Dosanya dah diampun. Maka seharusnya kita kena faham elok-elok bahawa kita lagilah, kerana kita tidak terlepas daripada dosa dan kita berhadapan dengan dosa yang akan datang yang tidak tahu kedudukannya, adakah dia akan menggoncangkan iman kita, wallahu a'lam. Apa yang paling penting, berlaku je kesilapan, istighfar. Berlaku je kesilapan, istighfar, dan kita kena letakkan husnuzan kita kepada Tuhan kita,
Ya, pertama seperti mana yang kita dah terangkan, taubat ini ya memerlukan 3 syarat. Ya, syarat taubat yang kita terangkan dalam muka surat 135 perenggan kedua di atas. Ya, pertama hendaklah dia menghentikan maksiat dia. Stopkan. Berarti dia tak nak buat dah. Kadang-kadang satu perkara yang besar, orang yang melakukannya rasa sayang nak tinggalkan. Seperti sistem riba misalnya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat Allah mengarahkan kepada kehidupan. Rasulullah SAW mengarahkan kepada kehidupan yang baik. Maka memang syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kejahatan, ya, menjanjikan kemiskinan dan menyuruh kepada kejahatan. Itu memang tabiat syaitan. Okey, tetapi kita kena faham elok-elok bahawa kita mengikut apa yang Allah nak, bukan syaitan nak. Jadi banyakkan istighfar, ya, menghentikan maksiat, hentikan maksiat. Misalnya sistem riba, apa lagi sistem perbuatan rasuah, perbuatan ya berbagai-bagai. Dan kadang-kadang kita melihat ada kepentingan untuk diri kita, tetapi sebenarnya ianya di sisi Allah adalah buruk, haram. Kita mencari keredaan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa lama kita nak hidup ni? Ya, pilihlah sendiri. Ya, berapa lama kita nak hidup? Pilihlah sendiri. Tapi ajal Allah dah tetapkan. Ya, kita pilih pun ajal tetap ditetapkan. Yang menjadi masalah kita mati dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Itu yang paling kita geruni. Baik, yang kedua syarat taubat ialah bertekad tidak akan mengulangi lagi. Ya, tekad, azamkan tak nak buat lagi. Ya, tak nak buat lagi. Tapi gangguan-gangguan ini akan ada dalam perjalanan pembentukan diri kita. Ya, melawan hawa nafsu ni dia akan datang. Oleh kerana itu orang yang berjihad melawan hawa nafsu di antara jihad yang paling tinggi, mengislahkan diri kita. Ya, mujahadatun nafs, pembentukan diri itu adalah dituntut, wajib. Ya, kerana setiap peribadi disebabkan apa? Wajib masuk syurga. Wajib mengenal Allah, wajib masuk syurga, berarti dia kena islahkan diri dia. Bagaimana sekalipun kena islahkan, membentukkan diri dia. Ya, kerana itu lambang pengabdian kita kepada Tuhan kita. Kita berusaha untuk membentukkan diri kita menjadi hamba Allah yang terpilih, yang diredainya adalah wajib. Seperti mana yang kita tahu bahawa kita wajib mati sebagai seorang Muslim yang betul-betul Muslim, seperti mana yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakutan dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu seorang Islam. Okay? Jadi oleh kerana itu ianya merupakan satu kewajipan, ya, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Yang ketiga, menyesal terhadap apa yang terlanjur dilakukan. Ya, kita menyesal apa yang kita buat tu, benda tu salah. Kita menyesal, bukan diceritakan. Misalnya kita ada kisah-kisah lalu yang mana zaman-zaman remaja kita atau zaman-zaman muda kita telah melakukan kadang-kadang maksiat kabair ataupun apa juga maksiat, jangan diceritakan. Baik pada anak, baik pada siapa sekalipun, cukup itu antara kita dengan Tuhan kita. Ya, jangan diceritakan. Kerana Allah telah menutup aib kita. Maka biarlah Allah yang menutup aib sampai kita mati. Okay? Oleh kerana itu, kita menyesal, dengan menyesal bersungguh-sungguh, ya, terhadap apa yang kita terlanjur, jangan kita buka cerita. Kalau ada gambar-gambar yang silap dulu zaman remaja tu, buang, bakar. Ya, itu satu nasihat. Bukan disimpankan dalam album. Ya, nak tunjuk, oh kita ni masih tak pakai tudung, rambut afro, apa lagi. Ya, pakai seluar pendek, itu tinggalkan. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik. Itu maksiat kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah. Tetapi bila dosa kita dengan makhluk, sesama manusia, dia lain pula, ditambahkan lagi satu, ialah meminta halal kepada manusia jika barangan itu kita ambil. Ya, barang tu kita ambil, tak kira lah hutang ke tak hutang ke, ambil secara paksa, ambil secara menipu ke, maka ianya kena minta halal. Oleh kerana itu orang yang berhutang bertanggungjawab depan Allah begitu teruk. Kenapa? Dia menyusahkan orang. Lepas tu dia tak nak bayar.
Dia pusing. Dia ingat syurga neraka Allah tu boleh dipusing-pusing. Jangan. Ya. Oleh kerana tu, ya, dia kena lakukan sebelum orang tu mati. Sebelum orang tu mati, dia tak boleh, tak apalah, tak ada. Dia akan berhadapan dengan banyak masalah. Ya. Oleh kerana tu, kena minta halal. Kalau dia berkaitan dengan maruah, ataupun seperti memfitnah, ataupun seperti mengaibkan, dia kena minta maaf. Kena minta maaf, clear kena minta maaf. Kenapa? Dia termasuk dalam mengadu domba, mengumpat, mencela, ya, aib maruah manusia. Oleh kerana itu orang Islam tidak boleh dipermainkan sesuka hati. Kita pun tak suka dengan cara-cara orang yang membahaskan politik pada zaman sekarang dengan mengaibkan, ya, mengaibkan orang-orang yang tertentu yang seharusnya kita kena jaga adab-adab tu. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah lindung kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Baik, dalam bab ini yang diterangkan dalam kita masuk berkaitan dengan kandungan hadis yang pertama, kedua dan ketiga. Jumlah dosa kecil tidak terhingga dan sangatlah banyak. Sedangkan tentang jumlah dosa besar maka para ulama berbeza pendapat. Sebahagian pendapat berjumlah 70 dosa, sebahagian lagi mengatakan 17, yang lain mengatakan 70, bahkan ada beberapa ulama mengatakan 600. Menurut pendapat yang paling tepat, jumlah tidak dibatasi dengan bilangan, namun dibatasi dengan definisi. Okey. Dosa-dosa kecil ni banyak, terlalu banyak. Oleh kerana tu, macam mana kita ni, ya, berhadapan dengan masalah-masalah penyakit apa semua, banyak penyakit kiri dan kanan. Penyakit kita yang terbaru ini, COVID-19 ini merupakan penyakit yang besar. Tetapi bagaimana kita nak berhadapan, SOP telah diterangkan bagaimana kita nak berhadapan dengan sakit-sakit ataupun wabak COVID-19 ni. Okey, jadi ketegasan pada diri kita untuk menjaga, ya, itu amat penting. Menjaga diri kita dari penyakit amat penting. Itu bergantung kepada ketegasan masing-masing. Oleh kerana itu definisi dalam bab ini, ya, dosa-dosa besar dia bergantung kepada, okey, SOP yang ditetapkan. Kita lakukan dosa besar ataupun tidak. Akan berlaku jika berlaku. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, kita berdoa kepada Allah semoga kita sentiasa terpelihara, terutamanya anak-anak muda yang tidak di dalam keadaan berdosa ini, ya, masih lagi belum terjebak. Tetapi tidak dinafikan dosa-dosa di gadget itu sedang berlaku dengan meluasnya. Zaman dulu mana ada gadget, jadi tak ada dosa gadget. Alhamdulillah, kita dulu tak ada dosa gadget. Sekarang dah ada. Kemudian, dosa-dosa kecil ni bersepah banyak sangat. Ya, banyak sangat-sangat. Sama ada dosa tu daripada mata, daripada telinga, daripada mulut, daripada otak pemikiran kita. Apa yang kita buat, itu semua akan berlaku. Tiada hentinya. Selagi kita hidup sebagai manusia, kita akan bertembung dengan perkara-perkara tersebut. Tetapi Allah telah memberikan kelebihan kepada kita berkaitan dengan dosa-dosa tersebut. Dia akan hilang kalau kita istighfar, dia hilang begitu cepat. Tetapi dia akan hilang dengan cara, kadang-kadang kita mengambil wuduk, dia akan hilang kita melakukan solat, akan hilang pergi ke masjid, akan menghilang bantu orang buat kebaikan apa semua, dia akan hilang dosa-dosa kecil. Ya. Tetapi kita tidak boleh memandang remeh dosa-dosa kecil. Kerana Rasulullah pernah memberi misal apabila seorang itu berjalan di satu wadi, satu tempat, lalu seorang tu bawa kayu, dia campak ke situ. Orang kedua datang bawa kayu, dia campak ke situ. Orang ketiga datang sampai berterusan, ya, akhirnya wadi itu dipenuh dengan kayu-kayu. Ataupun biasanya kita kat Malaysia ni, kita tengok tempat dilarang buang sampah. Di situlah ramai orang buang sampah. Seorang buang, dua buang, tiga buang. Dan akhirnya sampah bertimbun kat situ. Contoh itu diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita berfikir. Rasulullah mengatakan begitulah kedudukan dosa-dosa jika tidak beristighfar. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu dicampak, kita mandang remeh. Ya, kita memandang remeh kerana kita menganggap ianya dosa kecil. Saya bila bicarakan satu dosa kecil ataupun satu ganjaran yang dianggap kecil, tuan-tuan dan perempuan boleh ambil satu hadis yang Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqun nar walau bisyikkin tamratin." Takutlah kamu dengan neraka walaupun separuh biji kurma.
Dengan arti kata lain, kebaikan kita bersedekah walaupun dengan sebiji kurma boleh menyelamatkan kita daripada neraka yang besar. Bayangkan, okey, boleh kita bayangkan benda yang baik hanya sedikit kecil tu, tetapi ya lagi kita boleh menyelamatkan diri kita daripada neraka yang besar. Itu kalau kita bersedekah dengan sebiji kurma. Kalau kita bersedekah dengan cara kita berkorban misalnya, ya, seekor kambing, ya, lagi besar ganjaran pahala. Ya, insya-Allah saya masih lagi melakukan korban di Mekah, masya-Allah. Ya, ramai yang buat join sekali. Jadi sedekah yang begitu merupakan pertama kita menyambut syiar Allah Subhanahu Wa Taala, hari raya korban. Ya, dengan melakukan korban. Dan kedua, kita bersedekah kepada orang lain, ya, orang ramai yang mana nilainya hanya Allah yang mengetahui. Tetapi ianya boleh menyelamatkan. Bila kita menyaksikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sedekah ini boleh mempermudahkan atau memudahkan kita, menyelamatkan kita pada hari kita nak mati. Apa dia? Dia boleh membawakan kepada husnul khatimah. Itu dijelaskan dalam ayat surah Al-Munafiqun pada ayat 10. Dan juga bila kita menyaksikan hadis-hadis, sedekah ini akan menyelamatkan kita dari neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharapkan kita kalau boleh di akhirat kelak tak mau mendengar desingan neraka itu. Bahkan waktu kita melalui titian sirat itu, neraka di bawah, kita mengharapkan Allah berikan kelajuan kita seperti mana kelajuan kilat. Dengan arti kata lain, desiran neraka itu kita melepasi dengan mudah. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita apa yang kita harapkan. Baik. Jadi oleh kerana itu, dosa-dosa kecil settle. Boleh disettlekan dengan mudah, terutamanya fokus pada istighfar 100 kali tiap-tiap hari itu pun dah insya-Allah Allah akan hapuskan. Bahkan dalam hadis mengatakan bacaan kita dalam pada tiap-tiap kali zikir pagi dan petang. Ya. Zikir pagi dan petang itu macam mana? Dah lupa dah. Dia kena masuk pada zikir tu, insya-Allah ingat. Ya, di mana zikir pagi dan petang itu boleh menghapuskan dosa-dosa walaupun banyak buih di lautan. Ya, buih di lautan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, baca 100 kali, dia boleh menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Bahkan dalam hadis Qudsi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya, kalau ya ibadi, wahai hamba-Ku, jika kamu datang kepadaku walaupun dosa sebanyak langit dan bumi, ya, bila dibicarakan dosa banyak langit dan bumi ini dosa apa? Ya, nilaian kabair yang kita miliki. Ya, kita datang kepada Allah dan memohon keampunan Allah. Kata Allah, aku akan ampunkan kamu, aku tak peduli. Tak peduli siapa kita, Allah akan ampunkan juga. Jadi oleh kerana itu kita melihat peluang pengampunan ini berlaku sebelum kita mati. Sebelum ajal sampai ke sini ataupun sebelum kiamat terbitnya matahari. Jadi janganlah kita tunggu matahari nak terbit ke barat ataupun nyawa kita dah sampai kat kerongkong. Ada je masa ingat astagfirullah. Ada je masa ingat astagfirullah. Ya, banyakkan. Terutamanya kita kena jaga adat-adat kita, bacaan Quran kita. Kerana bila kita membaca Al-Quran itu, ia merupakan rumah tu akan menjadi tenteram. Dan ia menampakkan cahaya kita nun di langit sana, yang seperti mana yang disebutkan dalam hadis, bahawa rumah yang dibacakan Al-Quran nampak kilauan cahaya dia. Ini kelebihannya. Baik. Kemudian, kerana itulah para ulama membuat definisi tentang dosa besar yang bermacam-macam. Okey. Jadi dosa besar ni banyak mana, kalau mengikut Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, dia meletakkan lebih kurang 72-73 kabair, dosa-dosa besar. Ya, dan setengah ulama sampai tahap dia mengatakan berapa 600 dosa-dosa besar. Itu dia, banyaknya, ya. Kerana apa? Tahap mereka itu, ya, setengah ulama itu menganggap walaupun kecil bagi kita, besar bagi mereka. Seperti mana Aisyah mengatakan, sesungguhnya apa yang kamu buat itu pada pandangan kamu itu kecil, tetapi pandangan kami di sisi Rasulullah waktu itu adalah besar. Ya, jadi perbezaan definisi. Kerana itulah
Definisi yang paling lengkap adalah yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Menurutnya dosa besar adalah apa saja yang melanggar hukum hudud di dunia dan mendapatkan di akhirat atau perbuatan apa saja yang berbuah murka atau laknat dari Allah atau apa saja yang Allah katakan bahawa pelakunya kehilangan keimanan. Jadi definisi yang Ibn Taymiyah rahimahullah berikan, ya, yang mana dosa-dosa besar ini yang dikategorikan adalah dosa yang melanggar hukum hudud Allah. Tilka hududullah. Langgar aja, dia termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Ataupun yang dikategorikan yang mana perbuatan itu yang membawa kepada Allah murka atau Allah laknat. Yang macam saya telah mengarangkan buku 101 yang dilaknati oleh Allah dan Rasul para malaikat itu, ya. Itu dia kalimah laknat itu clear, yang mana para malaikat, Allah dan Rasul katakan dalam Al-Quran ataupun hadis. Ya, jadi kalimah laknat biasanya adalah kabair, dosa besar. Ya, tak kiralah orang kafir, orang muslim yang lakukan, menyerupai binatang, menyerupai haiwan, menyerupai syaitan, lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, ataupun rasuah, ataupun arak. Itu semua kabair, dosa-dosa besar yang bawa kepada kemurkaan Allah. Okey. Kemudian apa saja yang dikaitkan dengan pelakunya yang kehilangan keimanannya. Ya, maksudnya Allah kata dia terbatal iman, terbatal amalannya, terbatal imannya. Maka ia termasuk dalam kategori dosa besar. Ya, subhanallah. Jadi oleh kerana itu kita melihat, kalaulah, ya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah pada buku yang saya karang itu berkaitan kalimah laknat itu lebih kurang 100 kali disebutkan dalam Quran dan Al-Hadis, ya, tak mustahil apabila setengah ulama meletakkan 600 orang yang kategori mereka itu melakukan dosa-dosa besar, ya. Tetapi secara kasar kita kupaskan apakah yang menyebabkan laknat. Misalan berkaitan riba itu dilaknati. Okey, lepas tu dia pecah pembuat pengambil riba, pekerja riba menjadi saksi riba. Tu ya 3. Ataupun arak sahaja 10, lebih kurang 10 orang yang terlibat dilaknati. Oleh kerana itu kita melihat semua perkara ini merupakan kebencian Allah yang boleh dikategorikan sebagai kabair. Okey. Keempat, Al-Ghazali, yakni Imam Al-Ghazali mengkategorikan maksiat menjadi 4, iaitu isti'laiyah, syaitaniyah, bahimiyah, subaiyah. Okey. Ini semua kategori-kategori yang mana tuan-tuan dan puan-puan, apa hal ni? Ya, istilaiyah, syaitaniyah, bahimiyah, sabaiyah, yah belakang tu. Okey, itu dinasabkan, ya, untuk difahami. Dan ianya memang tidak pernah dibahagikan, ya. Kita sekarang orang bahas kan, kenapa dibahagikan? Kenapa tauhid dibahagikan kepada 3? Ya, dia tak perasan yang tauhid dibahagi, orang bahagi sampai 20 sifat, 13 sifat tu depa tak bahaskan. Kerana bukanlah pembahagian itu yang pada seperti tauhid yang 3 itu bukan dibahagikan bagaimana untuk dikenali apa bezanya rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Itu je. Dia ada dalam kategori tauhid yang satu, tetapi orang syirik tu tang mana dia syirik? Tang mana dia syirik? Dia syirik kepada rububiyah. Memang jarang berlaku syirik dalam rububiyah, melainkan orang seperti Firaun atau orang seperti Ayah Pin, ya, atau orang seperti Tuhan Harun. Ini yang Malaysia punya share ni, ya. Itu dia. Dan tauhid uluhiyah banyak sangat-sangat, terutamanya masyarakat kita. Ya, dari sudut ubudiyah, misalnya berdoa, syirik rububiyah apabila berdoa selain daripada Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati dengan satu nasyid tu, ya, bermula dengan Allah, Allah, lepas tu dia minta ya Rasulullah astaghisu, dia minta naudzubillah, syirik, kalimah tu syirik. Ya, jelas dia cakap minta pertolongan kepada Rasulullah yang telah wafat. Syirik. Berhati-hati, jangan terlampau minat sangat. Ya, okey, baik. Jadi dalam bab ini Imam Al-Ghazali rahimahullah dia telah membahagikan tentang maksiat ini kepada 4.
Kita pun tak tahu apa maksiat tu. Sampai 4 dibahagikan istilahiyah, syaitaniyah, bahimiyah, subaiyah. Apa tu? Okey, sekarang kita tengok apakah dia isti'laiyah. Okey. Dah, tengok ya. Isti'la. Okey. Dosa yang sifatnya isti'laiyah timbul dari dorongan hawa nafsu yang ingin berkuasa. Okey, dia datang daripada nafsu yang inginkan sesuatu. Dosa-dosa turunannya antaranya sombong, bermegah-megah, ujub, suka dipuji dan lain-lain. Meskipun dosa ini mengundang bencana bagi pelakunya, namun sangat sedikit sekali menyedarinya. Okey. Isti'laiyah ini di antara dosa-dosa yang berkaitan pada diri yang suka mengangkat diri. Seperti yang disebutkan ialah sombong. Dia sombong. Dia sombong itu isti'laiyah, sifat meninggikan diri, sombong. Kemudian dia bermegah-megah. Apa yang dia nak megah wallahu alam. Ya, dijadikan daripada air yang hina dan akan masuk ke dalam lubang tanah. Na'udzubillah, sombong. Kemudian ujub. Ujub termasuk dalam kategori syok sendiri. Dia sangka dia buat amal terbaik, dia sangka dia lakukan yang terbaik, dia sangka, banyak sangka. Ya, prasangka untuk kehebatan dirinya lah konon. Ya, sebenarnya ujub di antara dosa yang perkara yang membatalkan juga amalan dan menakutkan. Kerana apa? Ujub ini orang yang riak, yang menunjuk-nunjuk, dia tunjuk zahir. Ujub ni dia rahsia. Ya, dia tak suka nak menunjuk. Dalam tak suka menunjuk tu ada ujub dia. Apa dia? Oh, hebat aku tak suka menunjuk. Itu dah habis rosak amalan dia. Okey. Kemudian suka dipuji. Okey. Ini di antara perkara-perkara yang kita masyhur bahawa Imam Al-Ghazali banyak berbicara tentang masalah akhlak. Ya. Kemudian arogan ni saya tak tahu. Dan lain-lain yang berkaitan dengan sifat-sifat yang kita yang tidak baik, sifat mazmumah lah disebutkan. Okey. Yang mengundang bencana bagi pelaku, namun nifak namun sangat sedikit yang menyedarinya. Ya, kadang-kadang dia datang. Cuma bergantung kepada peribadilah untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian sifat syaitaniyah. 2 dosa bersifat syaitaniyah yang tergolongan dosa di antaranya hasad, zalim. Okey. Sifat yang pertama tadi banyak kepada diri. Dia tak kait dengan orang lain. Ya. Kalau dia nak syok miri, dia seorang je yang syok. Dia ujub sendiri kan, ataupun dia suka dipuji, sombong, bermegah-megahan banyak kepada diri dia sendiri. Dia tak kena pada orang lain. Ya. Tetapi masuk sifat syaitaniyah ini ialah sifat yang dikaitkan dengan orang lain. Maksudnya hasad, dia dengki kepada seorang lain. Zalim, menyakiti orang lain. Kalau sekadar dirinya, dia termasuk dalam sifat yang awal tadi. Tetapi bila dah kena orang lain, ya, maka di situ adalah sifat syaitaniyah. Kerana syaitaniyah kita tahu sifat dia nak mengena orang lain. Dia nak mengena Nabi Adam. Ya, sampai Nabi Adam yang berada dalam syurga diturunkan ke bumi. Itu kejayaan dia. Ya, baik. Kemudian di antaranya sifat menipu. Okey, banyak. Lepas tu sifat memalsu, tazwir, ya, palsu, buat surat palsu, buat kenyataan palsu. Semuanya palsu-palsu belaka. Dia memalsukan fakta itu kepada orang lain. Dia kalau dia memalsukan fakta itu untuk diri dia, ya, nama dia orang tu bengap. Kenapa dia nak tipu diri dia sendiri kan? Tapi dia guna untuk tipu orang lain. Kemudian tipu daya. Nifak. Okay, nifak satu perbuatan yang agak kritikal sebenarnya. Kerana sifat-sifat nifak ni dia ada 2 kategori. Ya, sifat yang dikaitkan dengan nifak pada diri sendiri dan nifak menonjolkan pada orang ramai. Ya, dan nifak pun ada kategori yang Rasulullah kata cabang-cabang nifak, sifat-sifat nifak itu. Dan di antara sifat-sifat nifak ialah orang yang lambat solat. Itu di antara sifat nifak. Dia menangguhkan solat sampai akhir waktu, itu sifat nifak. Okey. Kemudian
dan memprovokasi kekerasan. Ini provok, ya, terutamanya dalam keadaan suasana politik yang tidak stabil, kita provok. Dosa tu. Ya, jangan. Seharusnya kita gunakan jalan penyelesaian, menenangkan keadaan, bukan diprovok-provok dalam Facebook, dalam WhatsApp, berbahaya. Tuan-tuan dan perempuan, keamanan amat penting dalam sebuah negara. Ya, keamanan dan keselamatan itu amat penting. Salah satu daripada sifat sebuah negara yang berjaya. Ya, ia tersebut dalam surah Quraisy. Simple je. Surah Quraisy, ya, terkandung sifat bumi Mekah itu negara yang aman dan rakyatnya mendapat makanan dan keselamatan. Oleh kerana itu kita berhadapan sekarang keadaan yang tidak stabil, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar. Ya, gunakan prosedur yang betul. Jangan sekali-kali kita menggunakan prosedur yang tak betul. Kadang-kadang kita berhadapan dengan, ialah ustaz-ustaz sunnah pun kadang-kadang melatah juga. Ya, kadang-kadang terlampau semangat, terlampau tertekan. Ya, bersabar, kita katakan bersabar. Kerana apa? Di sebalik ini ada hikmah yang terkandung. Bila kita bersabar mengikut panduan Rasul, sebenarnya iman kita akan bertambah baik. Ya, itu yang paling penting yang perlu kita cuba dapatkan, iman bertambah baik. Baik, kemudian yang ketiga, dosa yang timbul dari bahimiyah. Bahimiyah ni haiwan, ya, yang dikatakan haiwaniyah. Ya, di antaranya semua pelaku yang mengandung unsur rakus, ya, mencari kepuasan syahwat seperti zina, homoseksual, mencuri, berkolusi, kudeta dan lain-lain. Dengan arti kata lain, mana sifat-sifat haiwan itu, ya, sifat-sifat haiwan, maka itu disebutkan bahimiyah. Okey. Kemudian yang keempat, dosa yang bersifat sibaiyah, binatang buas, sibai, binatang buas. Ya, di antaranya murka, iri, dengki, membunuh, menyeksa, ya, merampok, merompak dan lain-lain. Yakni perbuatan-perbuatan yang agak agresif. Ya, perbuatan yang begitu agresif yang menyebabkan aliran darah, hilangnya nyawa, hilangnya harta, ya, itu semua sifat yang disebutkan apa tadi, sibaiyah. Kerana sibaiyah binatang buas. Apakah sifat binatang buas? Kita tengok macam mana buaya tangkap binatang, harimau tangkap binatang, ya, itu semua sifat-sifat sibai, binatang-binatang yang ganas. Inilah semua induk dari semua jenis dosa, di mana dan keempat, munculnya banyak cabang dosa turunan yang dilakukan oleh masing-masing anggota tubuh. Sebahagiannya berupa dosa yang berada di dalam hati seperti kufur, bid'ah, nifak dan dengki. Sebahagian berupa dosa yang dilakukan oleh mata dan pendengaran, sebagaimana dilakukan oleh lisan. Sebahagian berada di perut dan kemaluan, dan sebahagian lagi berada kedua tangan dan kaki. Sebahagian lagi dilakukan oleh seluruh anggota tubuh dan seterusnya. Tidak perlu dirinci lagi kerana sudah jelas. Okey, ini di antara gambaran bahawa jenis-jenis dosa dari empat ini muncul daripada diri manusia itu. Ya, diri manusia itu sama ada dalam hati. Tapi tuan-tuan dan perempuan, dalam hati adalah usul pada perkara-perkara dosa-dosa luar. Oleh kerana itu, masalah hati, kalau dosa dia pada hati, problem. Kalau dia tidak clear terhadap Allah, problem. Dia tidak clear, tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, memang akan berhadapan dengan masalah. Oleh kerana itu, masalah hati perlu dijaga elok-elok, terutamanya masalah akidah. Jangan biarkan akidah kita ini rosak. Kerana bila akidah kita rosak, dia datang sifat haiwaniyah, sifat bahimiyah, sifat sibaiyah, sifat syaitaniah, semua muncul. Tetapi apabila hati kita clear, dalam masalah tauhid kita clear, hablum minallah kita clear, insya-Allah dia akan proses tu akan hilang sedikit-sedikit. Ya. Oleh kerana itu, ya, kita memahami tentang konsep, ya, beriman kepada Allah dengan cara yang betul, dia akan mengislahkan banyak perkara. Tetapi kalau kita beriman kepada Allah dengan cara yang tak betul, dia akan lari banyak perkara, bahkan kita akan mengambil sifat-sifat yang jahat tu nanti. Kelima, tabiat adalah, taubat adalah kembali kepada Allah dengan penyesalan atas apa yang telah terjadi dari kemaksiatan yang disertai tekad meninggalkannya.
Kerana iman kepada Allah dan bukan untuk mencari keuntungan dunia, bukan untuk menyakiti manusia, bukan kerana dipaksa atau bukan kerana faktor lain, namun kerana pilihannya sendiri. Itu berkaitan dengan taubat. Yang istimewa adalah taubat ini kita kembali kepada Allah. Oleh kerana itu bila kita melakukan maksiat, apa Allah kata? Fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu kepada pengampunan Tuhan kamu. Jadi semua kalimah-kalimah bila kita melihat, ya, mengisyaratkan kepada kita, so Allah menyuruhkan kita segera bertaubat. Jangan tunggu taubat kita di atas tikar sembahyang. Ya. Kadang-kadang kita duduk teringat dosa, ya, astagfirullah. Okey, clear. Paling kurang begitu. Duduk naik kereta, ya, astagfirullah. Datang ingat balik kesalahan-kesalahan kita. Jangan biarkan dosa-dosa itu hilang daripada ingatan kita. Maksudnya hilang di sini ialah kita tak kisahlah, ya, itu dah lepas, Allah ampunkan. Jangan begitu. Kenapa? Sifat dosa kita kena sentiasa khawatir akan keadaan dia, adakah Allah ampun ataupun tidak. Dia seperti barang yang kita post, ya, kita tak tahu orang sana tak jawab mesej dah sampai ke belum, ya. Kita kat sini pun khawatir dah sampai ke belum. Begitu keadaannya, ya. Sehingga bila kita tahu dah sampai, bila kita berada di akhirat, maka kita dah tahu benda tu, ya, diampunkan Allah, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tak tahu, maka ianya merupakan satu perkara yang menakutkan, takut hilang tengah jalan. Saya teringat waktu kami dulu belajar di Pakistan, ada sahabat-sahabat kita dari Iran, kan, dari Iran, ya. Saya baru sampai ke waktu tu dan sahabat-sahabat ni dah nak habis, tahun pertama, tahun kedua tu daripada habis. Jadi kita bertanya macam mana you all akan balik, ya. Dia kata kami tak boleh ikut atas jalan yang formal ni, ya, dengan ada immigration, ada apa, ataupun jalan raya, tak boleh. Kami kena ikut jalan hutan, maksud jalan Bukit Bakau. Hampir-hampir seminggu baru boleh sampai ke tempat. Kata, kenapa di Iran tu, di bahagian selatan ada mazhab Syafi'i kat sana. Dan mereka menentang orang yang belajar ni, agama ni, di luar tu, mana mereka dapat, mereka akan seksa dan bunuh. Dan di antara sahabat kita, alhamdulillah, kalau tak salah nama dia Abdul Haq waktu tu, ya, Irani, dia orang Iran. Jadi mereka hantar pulang kat mana saya tak tahu, tapi yang paling penting, perjalanan itu macam orang Rasulullah berhijrah, kan. Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah berapa lama? Yang dikatakan lebih kurang 1 minggu perjalanan. Pasal bila mereka dapat tahu Rasulullah dah keluar, rupanya Rasulullah keluar ke Jabal Thur, ke Bukit Thur untuk melindungkan diri. 3 hari dah hilang kat situ. 3 hari Rasulullah duduk kat situ. Mereka tahu Rasulullah keluar, mereka dah mula kira. Itu pasal pada hari yang seharusnya Rasulullah sampai, mereka tunggu Rasulullah tak ada. Hari kedua pun tunggu tak ada. Dan mereka menyangkakan Rasulullah dah kena tangkap dan dibunuh. Itu je dalam minda mereka. Hari ketiga dah kira kurang sangat orang yang menunggunya. Ya, dah mereka memang sangka Rasulullah dah tak ada dah. Begitu juga dalam kisah sahabat kami ni, ya, dijangka okey apa juga mesti dalam tempoh 1 minggu sampai ke rumah dia. Jadi tunggu, tak sampai lagi. Call. Dia kata, pihak sana kata belum sampai lagi. Pihak sini kata dia dah keluar. Tunggu, ya. Tiba-tiba keluar adalah akhbar bahawa dia termasuk orang yang digantung. Disebabkan telah belajar sunnah, belajar Quran dan sunnah. Subhanallah, ya. Ini di antara peristiwa yang kami dapati pada waktu kami belajar dahulu. Orang Iran yang belajar Quran dan sunnah memang akan hadapi fitnah ini. Okey, nak menceritakan suatu benda yang kita ketengahkan kepada Allah, amalan kita, istighfar dosa-dosa kita. Kita dah ketengah, kita tak tahu lagi kedudukan, adakah diterima ataupun dosa kita diampun. Tak tahu. Ya, begitulah perjalanan. Dan kita kena ambil kira dalam bab ini. Ya, oleh kerana kita tak tahu, kena ambil kira, kita sentiasa mengharapkan Allah ampunkan dosa kita, Allah terima amalan kita. Ya, kena ada dalam jiwa kita yang begitu.
Ya, pasal saya melihat ada setengah orang, aku dah bertaubat, Allah tu Maha Pengampun. Ya, Allah akan ampun dosa aku. Lepas tu dia buat lok-lak aje. Dia buat tak kisah aje. Tak boleh. Ya, kita kena ambil perhatian dalam bab-bab ini. Kenapa kita telah melakukan kesilapan kepada Allah dan kita mengharapkan Allah terima amalan kita. Okey. Baik. Keenam, Al-Ghazali menyatakan orang yang ingin amalnya diterima oleh Allah harus bertaubat dari kemaksiatan kerana dua alasan yang berikut. Pertama, agar dia memperolehi taufik selama mentaati Allah kerana racunnya dosa mempengaruhi buruk dan dosa sendiri menghalangi perjalanan menuju Allah dan kecepatan dalam pengabdian. Okey. Ini di antara bahasa-bahasa yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah yang berkaitan dengan taubat ya daripada maksiat. Ya, dia katakan kemaksiatan itu kerana dua alasan berikut. Orang yang ingin amalnya diterima oleh Allah harus bertaubat dari kemaksiatan kerana dua alasan berikut. Yang pertama, agar dia memperolehi taufik selama mentaati Allah. Okey. Amat penting. Kerana apa? Kita dalam mengabdikan diri kepada Allah ini memerlukan taufik dan petunjuk. Tidak dinafikan. Alhamdulillah, ya, saya walaupun begini, saya tetap minta Allah bagikan petunjuk. Tuan-tuan dan perempuan, Allah akan bagi petunjuk. Dia buka petunjuk tu, kita akan nampak. Kadang-kadang kita rasa kita dah Masya Allah mantap. Tak, sebenarnya masih ada lagi. Kerana ilmu Allah ni banyak sangat-sangat. Kita memerlukan petunjuk dari Allah. Maka Allah buka. Oh, baru kita nampak. Allah buka lagi. Oh, baru kita nampak. Oleh kerana tu, seorang masyayikh di Tanah Arab mengatakan suatu syekh dia, Tok Guru dia katakan, kamu ya, kalau nak mahirkan bahagian tafsir, buka tafsir Qurtubi itu, dia bagikan tafsir Qurtubi itu, baca sebanyak 6 kali. Mula dia kata, aku dah baca dah sekali. Baca banyak 6 kali. Rupanya bila dia baca, nota-nota pada nota yang dia baca tu, peringkat awal, satu nota muncul. Tempat yang sama juga, sekali lagi dia baca, dia jumpa maklumat-maklumat baru. Tempat yang sama. Ya. Lepas tu baru dia akui, ya, alhamdulillah dia dah buat PhD di sana, ya. Dia akui bahawa setiap kali kita tengok Al-Quran ini bersifat, dia akan muncul satu benda yang kita kadang-kadang tak nampak. Ya, ini kelebihan Al-Quran yang memerlukan kefahaman yang betul-betul. Oleh kerana itu kita kena rujuk kepada Allah sebegitu, kerana hidayah Allah ni kita tak nampak. Kenapa? Al-hikmah. Hikmah antara perkara-perkara yang sukar untuk difahami. Tetapi bila terjadi, baru kita nampak hikmah. Ya, itu dia hikmah. Baik. Yang kedua, hamba yang bersangkutan harus bertaubat agar ketaatannya diterima oleh Allah. Kerana taubat adalah amalan yang paling disenangi oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin dia memohon bermunajat kepadanya padahal dia murka terhadapnya. Okay? Jadi hamba-hamba ni dia kena bersungguh-sungguh dalam siri taubat. Kerana apa? Dengan adanya taubat agar ketaatan diterima oleh Allah. Maksudnya, ya, bila kita bertaubat tu, itu di antara tanda ikhlas kita, ya, untuk membersihkan diri kita, dan insya-Allah Allah akan permudah urusan kita. Tapi kalau kita tidak bertaubat, dan itu pasal dalam bab ini ulama membahaskan bila kita mengucapkan astaghfirullahalazim, ya, yang keluar daripada hati kita ialah ya Allah ampunkan aku. Itu harapannya. Keluar tu, kalimah tu keluar daripada jiwa kita. Macam mana kita sentuh baby sayangnya, keluar seorang ibu yang sentuh babynya sayangnya, keluar daripada hati dia. Ya. Pegang anak kucing, alah comelnya, keluar daripada hatinya. Itu yang diambil kira, perkataan yang keluar daripada hatinya bersih. Menyampahnya aku, tu tengok keluar dari hati ke tidak. Ya. Kalau keluar daripada hatinya, bersih itu memang dia menyampah betul. Ya, oleh kerana itu dalam bab ini, ya, bila kita keluar daripada hati kita istighfar, ya Allah ampunilah aku, ianya merupakan keluaran yang cukup berharga. Jiwa yang bersih yang mengharapkan daripada Tuhan. Ya. Dia tidak boleh, itu pasal ulama mengatakan jangan kita ni nak masyarakat Malaysia ni bila kita melakukan zikir-zikir istighfar, kalau tak melagu tak sah. Astaghfirullahalazim. Suara ustaz tak sedap, tak khusyuk.
Itu kita. Kita banyak pada bergantung pada Allah, kalau suara merdu tu rasa berada di atas angkasa raya lah apa. Itu bukan istighfar tu. Itu saja nak berhibur. Tu pasal zikir-zikir yang bentuk lagu ni ada masalah. Kalau dia niatkan zikir, salah. Kalau niat nasyid ke apa ke, itu mungkinlah, tapi kita masih memandangkan kalau dia niatkan berzikir itu sebagai lagu, salah. Ya. Kita ni kalau tak ada lagu tak sedap. Astaghfirullahalazim. Dia tak kira lagu tu apa pun, seni kata tu sesat pun bagi depa ada syahdu-syahdu tu. Itu yang paling bahagia. Salah tu. Kita tertipu dengan iblis, talbis iblis. Dan kita ingat, kita buat tu, masya-Allah, ya, pengampunan. Hanya dilaknati, dimurkai oleh Allah Subhanahu. Seperti mana yang kita lihat, berapa banyak zikir-zikir bentuk melagu. Hasbi Rabb, itu bukan zikir, itu ciptaan manusia. Ya, siapa yang mengatakan itu zikir, silap betul-betul. Apatah lagi ada unsur khurafat dalam zikir tersebut, Nur Muhammad. Okey, kita tengok apa lagi yang dilagukan oleh masyarakat kita terhadap zikir-zikir. Apa ya, saya pun tak tahulah. Kita bukan zikir melagu, dah tak tahu tu. Cuma ingat waktu zaman dahulu yang kita ikut Al-Arqam tu, ilahi lastulil firdaus. Itu pun bukan zikir. Ya, itu adalah kalam Syiah, ya, ataupun kalam golongan-golongan yang sesat. Kalau kalam Syiah dalam zikir selepas solat, li khamsatun fi biha, ya, itu zikir Syiah yang dibawa oleh Al-Arqam dalam zikir mereka. Ya, golongan Al-Arqam kita kenalkan zaman sekarang Global Ikhwan. Masih lagi mengamalkan khurafat-khurafat mereka. Baik. Taubat nasuha termasuk upaya hati dengan sukarela meninggalkan dosa yang terlanjur diperbuat sebagai pewujudan mengagungkan Allah dan takut terhadap amarahnya. Taubat nasuha yang dikaitkan dengan kisah lelaki, ya, yang bertaubat setelah membunuh 99 dan 100 orang ke 100 orang. Dan taubat yang dilakukan ialah memang taubat ikhlas dan dia mengikut petunjuk arahan-arahan ulama yang rasikhuna fil ilmi, ulama yang betul-betul rabbani. Kerana dia telah membunuh 99 orang, lalu dia jumpa seorang ahli ibadat, bukan ahli ilmu. Jelas hadis tu mengatakan ahli ibadat yang kuat bertahajud. Itu pasal kita kadang-kadang manusia ni tertipu dengan ahli ibadat. Ya, pakai hebat, pakai begitu, ya, kurus kering, jubah, sentiasa duduk dalam masjid, tapi jahil. Syaitan amat tak kisah dengan orang yang begini. Jahil. Dan dia merasakan dirinya hebat. Itu yang lelaki ni bertanya kepada abid ni, yang disebutkan dalam hadis tu abid, bukan alim, abid. Abid ialah ahli ibadat. Lalu ditanya, aku telah membunuh 99 orang, adakah bagiku taubat? Dia tersilap, ya, si abid ni, ya, tersilap. Dia tak ada ilmu. Lepas tu dia cuba menjawab fatwa dengan orang yang kaki bunuh. Ya, dia tak tahu orang yang kaki bunuh ni, dia tidak ada perasaan. Dia ada perasaan marah je, geram je. Ya, dan dia tidak takut siapa di kalangan manusia. Dia takut Allah pun tidak waktu itu. Tapi sekarang dia nak bertaubat. Lalu dia tanya kepada abid, adakah ruang untuk aku bertaubat? Lalu si abid ni, itulah dia ingat dia tu dah hebat, dia tertipu dengan amalan dia, disangkakan dia ada ilmu, ya, lalu dikatakan tidak ada taubat bagimu. Pum, kena bunuh. Mencukupkan 100. Nampak tak? Pasal ulama kupas dalam bab ini, ya, jangan kita ni menyangka diri kita pandai nak mengeluarkan fatwa. Tak boleh. Yang menyebabkan nyawa akan hilang. Pasal dalam isu-isu yang berkaitan dengan isu yang sekarang ni, COVID-19 ni, ya, berapa ramai yang keluar berkaitan dengan vaksin, satu bab. Berapa ramai yang keluarkan dengan statement-statement yang diambil sana sini. Bukan pakar pun. Bukan ahli dalam bidang. Hatta saya nasihatkan para ustaz pun berhati-hati dalam mengeluarkan. Kita bukan bidang kedoktoran. Jangan berani nak mengeluarkan benda-benda yang tak jelas.
Apabila orang minta mengulaskan, ustaz ni kata begitu, saya menjawab, ustaz ni bukan bidang dalam bidang ni. Kenapa dia nak bicara? Adalah salah dia berbicara dalam bukan urusan dia. Awak boleh bicara tentang agama dan pandangan, tak dinafikan. Tapi dalam bidang perubatan bukan bidang awak. Jangan masuk. Oleh kerana tu, kena berhati-hati. Bagi saya lebih suka kepada rujukan kita majlis fatwa. Ya, majlis fatwa terutama bagi saya rujuk pada fatwa ulama Saudi. Ya, lebih selamat. Kerana mereka lebih bertakwa. Lebih jelas perjalanan wahkam mereka. Baik. Jadi taubat nasuha dan akhirnya Allah menerima taubat lelaki ini yang kita tahu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan 100 nyawa telah terkorban. Berarti 100 kabair. Tutup pintu sikit. 100 kabair yang telah berlaku pada diri dia, Allah masih mengampunkan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita 100 kabair? Saya rasa antara kita alhamdulillah tak ada satu pun kabair. Bersyukur kepada Allah dan minta Allah terima amalan. Dan bagi mereka yang telah tersilap pada zaman dahulu, kembali kepada Allah. Ya, Allah akan ampun. Ya, kita tak tahu di kalangan kita siapa yang bakal menduduki tahta syurga yang tertinggi ini. Atau ustaz pun belum tahu. Ya, dengan dosa-dosa yang lalu kita lakukan, kita tak tahu kedudukan kita. Tapi kita mengharap pada Tuhan yang Esa ini, dia mengampunkan dosa kita dan mengangkat darajat kita sampai bersama Rasulullah SAW. Baik. Yang ketujuh, taubat memiliki 3 syarat, iaitu meninggalkan maksiat secara sukarela, kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ketiga, menyesal terhadap dosa yang terlanjur dilakukan. Jika dosa yang diminta taubat menyangkut hak orang lain, maka syarat itu ditambahkan satu lagi, yang bersangkutan harus menunaikan hak yang dia rampas atau meminta kepada pemiliknya agar menghalalkan hak untuknya. Okey, ini kita dah bahaskan pada pelajaran yang lepas. Ya, 4 syarat, 3 syarat taubat dan ditambahkan 1 bila berkaitan dengan manusia. Jika menyangkuti harta milik orang lain, maka dia harus mengembalikannya jika ada keampunan, dan jika tidak mampu, maka dia harus meminta kesediaan dari pemiliknya untuk agar menghalalkannya. Namun jika dia tidak bisa menemukannya pemiliknya, maka dia boleh bersedekah dengan atas nama pemiliknya. Okey, ini di antara berkaitan dengan orang. Ya, dengan Allah senang sangat, tapi dengan orang, kalau terutamanya makan harta orang dengan tipu daya. Orang tu dah mati, apa kita nak buat? Ya, tengok kepada keluarganya, anaknya, jumpa, kita bagi, bantu dia, bersedekah atas namanya. Ataupun kalau tak jumpa, bersedekah atas namanya dan mohon keampunan Allah kehadap diri kita dan kepada orang yang kita telah lakukan kesilapan. Itu kaedah-kaedah dia. Apa juga dalam bentuk mesti kita mohon keampunan kepada Allah terhadap orang yang kita inaya. Walaupun orang tu dah kita tak jumpa, hilang ataupun mati, kita tak tahu. Ya, kadang-kadang inaya kita inaya yang sulit. Yang sampai orang tu jatuh, sampai orang tu terfitnah. Ya, agak sukar benda-benda yang begitu. Ya, maka mohon keampunan Allah kita dan dia. Yang mana perlu kita berikan harta tu kepada atas nama dia. Ya, sebagai tanda keikhlasan kita dalam siri nak bertaubat. Ya, kalau tidak, bertemu di akhirat, dia selamat, kita yang tak selamat. Di akhirat nanti kita yang bermasalah, dia selamat. Kenapa? Orang yang bersalah dengan dia. Berapa banyak amalan kita akan hilang begitu saja. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jika dosanya menyangkuti nyawa seseorang, dia harus menyerahkan dirinya untuk diqisas. Namun jika dia tidak memungkinkan, maka dia harus bertaubat dan perbanyakkan ibadah agar Allah meredainya di hari kiamat. Ya, banyak dia kena betulkan diri dia, kalau terutamanya berkaitan dengan qisas. Ya, qisas ini bunuh balas bunuh misalan. Ya, ini di antara satu perkara yang sukar. Maka dia kena minta maaf, kalau tidak maka dia buatlah sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan dia dan kebaikan orang yang dia telah lakukan. Baik. Allahu Akbar. Jika dosa bersangkutan harga diri orang lain, marwah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bicara buat marwah ni pasal saya teringat hadis Rasulullah istiharkan di Padang Arafah. Di Padang Arafah berkaitan dengan darah, marwah. Marwah ini ramai orang tak perasan, orang perasan darah reta. Itu je, marwah.
Maruah ini adalah satu yang Allah berikan kepada tiap-tiap manusia, ada kelebihan dia dan ada kekurangan dia. Oleh kerana itu bila seorang tu berpangkat misalnya dia dapat satu title Datuk, Tan Sri, kita kena guna kalimah itu adalah maruah yang diberikan kepadanya sebagai penghormatan. Kecuali kalau dia low profile tak apalah, dia tak nak benda itu tak apa. Tapi nak menceritakan itu hak dia. Oleh kerana itu bila ada hak yang baik, alhamdulillah, hak yang tak baik pun alhamdulillah. Jangan kita cela orang tu, jangan kita cacati orang tu. Akhirnya bila kita menyaksikan dalam ni, jika dosanya bersangkut harga diri orang lain, misalnya anda telah mengejeknya atau mencelanya, maka hendaklah anda memulihkan nama baiknya di hadapan orang yang orang yang mendengar ejekan dan celaan anda. Kita kena istihar. Kalau kita istihar kat Facebook, kena istihar kat Facebook. Ya. Kena minta maaf kat Facebook. Kalau istihar waktu ceramah, tempat yang sama, cara kita kempen dahulu pun sama, maka kena istihar taubat tu pun cara yang sama. Kalau pernah kita dalam Facebook ke WhatsApp, pernah kita mengkomen dengan cara yang tak betul, kena istihar balik kemaafan dengan cara yang begitu juga. Kan penat. Penat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak, ingat amalan kita habis. Confirm habis. Kita buat apa, solat, puasa, zakat, korban ke, habis. Hilang macam itu saja. Kena scammer di sana. Ya. Baik. Allahu Akbar. Lalu anda harus minta maaf dengan secara langsung kepadanya selama tidak dikhawatirkan menambahkan persoalan. Namun jika anda khawatir menambahkan persoalan baru atau perkara baru, anda harus bertaubat agar Allah meredai anda. Itu ada beberapa perkara yang perlu direnung. Ya, kalau boleh berlaku pergaduhan yang lebih besar, maka tunggu. Jangan jumpa dia minta maaf. Ya, bahkan kita khawatiri akan bertembung dengan satu perkara yang lebih dahsyat, lebih menjadikan perkara yang tidak sihat, maka lebih baik kita istighfar, taubat atas nama dia, kita mohon Allah ampunkan dia. Ini ada kaedah-kaedah dia. Baik. Adapun jika dosa berkaitan dengan keluarga yang telah anda khianati, maka anda harus mengiba dengan kerendahan hati kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meredai anda. Ya. Jika dosanya berkaitan dengan agama, misalnya anda menuduh seorang itu sebagai fasik ataupun ahli bid'ah atau menuduh sesat, maka anda harus membersihkan nama baik je dan minta maaf darinya untuk kalau itu mungkin dilakukan. Ya, ini bagi mereka ya yang suka menuduh orang, mengkafirkan orang, memfasikkan orang, memudahkan segala-gala benda yang tak boleh. Ya, kita ada kaedah-kaedah kita. Ya, bila kita nak menghukumkan seseorang, kerana kita pendakwah bukan penghukum. Kita pendakwah bukan penghukum. Ke-8, jika anda telah mengetahui tentang apa kami jelaskan secara panjang lebar ini, anda pula pun juga sudah membersihkan hati, tidak lagi berfikir tentang dosa dan secara sukarela tidak mengulangi di kemudian hari, sesungguhnya anda telah terbebas dari dosa-dosa semuanya. Namun jika anda memperolehi kebersihan hati, namun anda belum mampu memenuhi hak milik orang lain yang harus ditunaikan, maka hak yang belum ditunaikan itu tetap menjadi tanggungan anda, sementara dosa yang telah anda taubat mudah-mudahan terampuni. Ya, ini kes dengan orang lain. Ya, kalau dengan orang lain ni selagi dia tak ampun, wallahu alam, mintalah Allah ampunkan. Tapi kalau dia dah ampun, kita mengharapkan Allah terus mengampunkan kita. Itu keadaan dia. Yang ke-9, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan barang siapa yang bertaubat dengan taubat secara umum untuk semua dosanya, maka dengan taubat itu akan seluruh dosanya telah dilakukan diampuni. Kerana taubat secara umum juga diperuntukkan bagi setiap sebahagian dosa. Inilah pendapat yang lebih benar, berbeza dengan pendapat mengikut Mu'tazilah. Jadi kalau kita minta ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, ya. Secara kasar kalimah itu memadai untuk penghapusan dosa-dosa semuanya. Namun begitu kita mengatakan bahawa
pengkhususan taubat kita lebih cantik, lebih baik dan lebih khusus kita mengiktirafkan diri kita dengan Allah apa yang kita telah silap. Kerana itu lebih mendatangkan kesan yang mendalam daripada daripada jiwa kita untuk kita islah. Seperti kita berdoa kan. Kita berdoa dengan orang yang kita suka, sayang, maka kita khususkan doa kita. Ya Allah ampunkanlah. Kita sebut nama si fulan. Sedangkan kalau kita berdoa secara umum pun Allah maghfirli ya muslimin wal muslimat. Allah ampunkan orang Islam dan orang lelaki dan perempuan. Dia termasuk juga. Ya, secara umum dah dapat dah pahala. Tapi bila kita khusus itu tanda keikhlasan kita kepada seseorang itu. Jadi begitu juga taubat, bila kita khususkan taubat kita, maka menunjukkan kita ikhlas untuk hilangkan dosa-dosa kita pada taubat tersebut. Ya, kita amat takut tentang kesalahan kita yang pernah kita lakukan itu. Baik. Ke-10 At-Tayyibi menyatakan barang siapa yang meninggalkan seluruh dosa yang terlanjur dilakukannya dan menyesalinya, kemudian dia mengerjakan amal soleh, maka dengan hal itu yang bersangkutan dianggap telah bertaubat kepada Allah. Dia akan meredainya, memberinya pahala dan menghapuskan dosa-dosanya. Kerana Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Dia maha tahu terhadap hak-hak mereka. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak memiliki dosa. Ya. Jadi itu di antara kadang-kadang orang tu nak sebut apa dosa aku. Dah banyak sangat dosa dia. Dia pun dah lupa, ya Allah ampunlah semua dosa aku. Dah memadai. Ya, dah memadai dari sudut istilah memohon keampunan dosa dengan syarat 3 sifat taubat tu. Ya, syarat-syarat taubat tu ada. Ke-11 Ibn Rajab berkata keinginan untuk berbuat dosa dan tidak jadi melakukannya adalah beberapa sebab. Okey. Dalam bab yang ke-11 ini, perkara yang ke-11, keinginan untuk berbuat dosa dan tak jadi melakukannya ada beberapa sebab. Okey. Kadang-kadang orang tu nak buat dosa, tak jadi. Kalau dia tak jadi kerana dia rasa insaf, itu lain hukumnya. Kalau dia tak jadi kerana salah perancangan, itu lain hukumnya. Tapi ada hikmah yang terkandung. Ya, semua tu kita akan bahaskan. Baik. Terkadang meninggalkan kerana didorongkan perasaan takut kepada Allah. Jika sebabnya adalah demikian, maka yang bersangkutan itu dicatat mendapat pahala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Innama tarakaha min jaraya." Dia meninggalkan dosa hanya kerana takut kepadaku. Okey. Jadi ini di antara sifat yang baik. Dia nak buat dosa lalu dia teringat. Dia teringat Allah, teringat syurga, teringat neraka, teringat keluarga apa semua, ya. Akhirnya dia tak jadi buat dosa. Itu penting. Ya, itu menunjukkan hati nurani dia amat bersih. Ya, nakkan kebaikan tapi dia terjebak dalam kejahatan. Maka dia lakukan itu, dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Dia mendapat ganjaran. Bila dia nak lakukan kesalahan, dia tak buat. Tak ada niat jahat itu, tidak dapat poin apa-apa. Ya, melainkan niat yang baik, dia buat, dia niat dapat 1 pahala. Bila dia buat 10 pahala. Adapun orang yang berniat jahat, tak ada lagi dosa. Tetapi bila berlaku begini, dia bertaubat. Ya, dia tak jadi buat kerana datang rasa insaf, maka terus naik jadi 10 ataupun berlipat ganda. Kebaikan, bukan kejahatan. Ya, begitu. Baik. Ada pun yang terkadang meninggalkan dorong perasaan takut kepada makhluk atau kerana ingin mengambil hati mereka terhadap orang seperti ini, ada yang mengatakan Allah akan menghukum kerana niatnya yang demikian. Dia telah mendahulukan perasaan takut kepada makhluk daripada takutnya kepada Allah. Padahal sikap seperti ini diharamkan. Ya, jika ada orang yang berupaya mewujudkan maksiat namun tidak sanggup meneruskan, maka dia tetap akan menerima azabnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, idzal taqa muslimani bisayfihima, jika ada 2 orang Islam berduit dengan pedang, mengeluarkan 2 pedangnya. Okey. Ini ada perbahasan sedikit. Ya. Perbahasan yang pertama, jika orang itu berupaya mewujudkan maksiat namun tidak sanggup. Ya, dia datang kerana dia takutkan kepada manusia ataupun makhluk, ya, maka di situ ada beberapa kaedah yang perlu kita lihat. Kalau dia takut untuk
melakukan kerana dia merasakan kehormatan dia menjadi aib, maka benda itu tidak menjadi, kita nampak tidak menjadi masalah. Kenapa? Dalam hadis apabila seorang tu terlampau malu, ya. Kenapa? Orang yang malu ini dia akan menghalang banyak kesilapan ataupun dosa-dosa yang dia dilakukan. Kerana malulah. Kan orang malu kat orang. Ya. Kerana menjaga maruah itu dituntut. Jadi dia takut maruah dia tercela ataupun maruah dia ni menjadi rosak, maka dia tak mau buat. Okey, tak menjadi masalah dalam bab itu. Ya. Okey. Namun di situ adapun dia ketengahkan hadis yang berkaitan jika dua orang mukmin keluar pedang, ya, yang bunuh masuk neraka, yang nak bunuh yang kena bunuh pun masuk neraka. Ini berkaitan dengan hadis keluar untuk melakukan kejahatan. Seorang nak bunuh, seorang bukan nak mempertahan. Kalau diberi ruang dia pun bunuh. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Ya, kalau dua-dua berniat untuk membunuh. Okey. Dua-dua, kalau seorang tu nak mempertahankan diri sahaja, dia tidak termasuk dalam bab ini. Tapi kalau dia pun ada ruang untuk membunuh, maka dia berdosa. Okey. Oleh kerana itu kita menyaksikan macam tentang kematian kisah Qabil dengan Habil. Seorang berniat untuk membunuh dia dan seorang tidak mahu. Ya. Maka lain. Tetapi seorang berniat untuk membunuh, seorang cuba nak hanya mempertahankan dan tak ada berniat untuk membunuh, itu lain. Tapi dalam hadis ini apabila dua-dua berniat untuk membunuh. Okey. Jika niatnya ingin bermaksiat tiba-tiba saja pupus tanpa suatu sebab, maka apakah yang bersangkutan tetap menerima hukuman kerana niatnya itu atau tidak? Kasusnya seperti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika keinginan itu hanya lintas fikiran dan tidak bersemayam di hati, lagi pula hatinya tidak meyakini, maka yang bersangkutan akan diampuni. Okey. Yang kedua, jika niat bermaksiat menetap di fikirannya dan tetap di situ dalam jangka waktu yang lama, maka orang ini mengalami hal demikian terbagi lagi dua keadaan. Pertama, jika maksiat tergolongan amalan hati seperti meragu keesaan Allah, kenabian Muhammad, keberadaan hari kebangkitan, bentuk-bentuk kekufuran dan kemunafikan lainnya, maka Allah akan mengazabkan hamba yang berfikiran demikian dan bersangkutan termasuk munafik ataupun kafir. Ini berkaitan dengan i'tiqad. Kalau ragu-ragu i'tiqad, ya, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah kita ragu-ragu misalnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu naudzubillah berbahaya. Dia boleh menyebabkan kita diseksa dengan ragu-ragu, ya, tak berapa nak yakin, ya, naudzubillah. Oleh kerana itu iman kena yakin, isbat Allah bersemayam di atas arasy misalnya, isbat yakin, tak ada ragu-ragu. Cuma laisa kamitslihi syai', dia tidak sama dengan yang sesuatu. Itu yang paling penting. Okey. Jika maksiat itu bukan amalan hati, namun sebatas amalan anggota tubuh seperti auzubillah, zina, mencuri, membunuh dan sejenisnya, maka yang benar menurut sebahagian ulama dia akan dihukum oleh Allah kerana perbuatan itu. Ini pula yang dianut sebahagian besar ahli fiqh dan ahli hadis. Mereka berdalilkan dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang berada di dalam hati kalian, maka takutlah kalian kepadanya. Sedangkan dalil dari sabda Nabi, sesungguhnya Allah memaafkan apa yang terlintas di hati umatku selama belum diutarakan atau belum dikerjakan. Ya, subhanallah. Dalam peristiwa ni itu yang menarik dalam siri orang yang menyimpan rahsia dalam hati dia. Apa yang disimpan tu selagi dia tidak dikeluarkan, maka dia tidak dihukum. Okay. Bila dia keluarkan, bagaimana kedudukannya akan dilihat. Ya. Baik. Majoriti pengertian ini dibawa kepada perkara yang terselit di benak seseorang. Sedangkan amalan hati adalah apa yang bergejolak di situ, kerana yang bersangkutan tidak diampuni. Baik, ke-12. Seorang mukmin yang telah bertaubat nasuha, maka dia dianggap keluar dari dosa-dosa dalam kondisi suci seperti saat dilahirkan oleh ibu. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, agak menarik apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beruntung
Beruntunglah seseorang itu ya didapati dalam kitabnya penuh dengan istighfar. Ya, oleh kerana itu kita mengharapkan kita penuh dengan istighfar. Kerana bila seorang itu beristighfar, maka dia akan diampunkan dosanya. Maka bila diampunkan dosanya, ya, ahli syurga tidak ada walaupun satu dosa. Itu sifat-sifat ahli syurga. Mana kita ni? Baik. Ke-12, seorang mukmin yang telah bertaubat nasuha. Okey, ni tadi. Seolah-olah dia dilahirkan oleh ibunya. Orang yang bertaubat tidak ada dosa seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Allah akan mencintainya, memberinya pahala, menganugerahkan baginya berkat serta rahmat yang tidak dapat digambarkan. Dan selanjutnya dia akan mendapatkan keamanan dan kebebasan dari siksaan dengan izin Allah. Ya, ini di antara perkara yang amat penting kita ketahui, bahawa orang yang diampunkan dosa kelebihannya terlalu banyak. Ya, bertindih-tindih, ya, berlapis-lapis kenikmatan yang Allah bagi di dunia dan di akhirat. Ke-13, ahlul qiblah terbahagi menjadi 3 golongan. Yang pertama iaitu mereka selamat, kedua yang diazab, dan yang ketiga yang menang. Okey, ini disebutkan ahli qiblah. Siapa dia? Ahli Islam. Ya, bila kita sebut ahli qiblah, ya, kita tidak boleh mengkafirkan ahli qiblah. Siapa dia? Orang yang Islam, yang menjaga beberapa perkara ataupun yang telah mengucap 2 kalimah syahadah. Itu yang dikatakan ahli qiblah. Okey. Qiblah, kenapa disebut kiblat? Ahli kiblat pasal dia merujukkan kepada sujudnya kita menghadap kiblat. Mereka yang selamat. Al-faizun, golongan yang menang, mereka ini berasal dari golongan al-muqarrabun, orang yang didekatkan. Dan ashabul yamin, mereka ini memantapkan keimanannya, melaksana kewajipan agama dan menjauhkan dosa-dosa besar, serta tidak meneruskan melaku dosa-dosa kecil. Bisa saja mereka itu golongan al-muqarrabin atau bisa juga disebut ashabul yamin, sesuai kualiti keimanan dan keyakinan masing-masing. Barang siapa di antara mereka ini yang terlanjur melakukan dosa besar atau melakukan salah satu kewajipan meninggalkan Islam, kemudian dia bertaubat nasuha sebelum ajalnya tiba, maka dia tetap digabungkan beserta orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Kerana bertaubat itu adalah satu dosa, ya, seolah-olah tidak pernah melakukan dosa. Baik, dia membicarakan golongan-golongan al-faizin, golongan yang berjaya ni. Okey. Di sisi Ar-Rahman adalah orang yang memantapkan iman mereka, melaksana kewajipan agama dan menjauhi dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Ya, ini di antara sifat orang yang terpilih. Ya, orang yang akan menjadi muqarrabun di sisi Ar-Rahman. Jadi kita ni tak tahu siapa di antara kita, tetapi bila kita belajar, kita cuba nak menjadikan diri kita orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muqarrabun, rapat dengan Allah, orang yang berjaya, maka kita tunaikan arahan-arahan Allah. Dan dikatakan bahawa jika mereka tersilap lalu mereka kembali balik kepada Allah, mereka akan masuk golongan yang sama juga. Karena asalnya manusia ini memang sifat dia akan berlaku kesilapan. Ya, kalaulah Nabi Adam sendiri pun tersilap sehingga diturunkan ke bumi atas hikmah yang terkandung, namun dia akan kembali ke dalam syurga apabila dia mengikut balik jalan yang betul. Dan dia telah mengikut jalan yang betul dan diarahkan supaya kita mengikut bapa kita Adam jalan yang betul. Baik. Kemudian golongan yang kedua al-mu'azzabin. Mu'azzabin, golongan mu'azzabin adalah mereka yang meninggalkan sebelum sempat bertaubat dari dosa besar. Golongan ini kondisinya sangat kritikal. Nasib mereka berada di bawah kehendak Allah. Jika mereka meninggal sebelum bertaubat lalu diazab, maka azabnya di akhirat sesuai parah dosa besar dan lamanya dia berbuat. Okay, ini di antara perkara yang kita lihat bahawa golongan mu'azzabin di kalangan orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bicarakan berkaitan dengan orang yang beriman pun, dia terbahagi dengan beberapa kelompok kerana ada kalangan mereka yang dimasukkan ke neraka dahulu. Mereka beriman tapi masuk neraka. Cuma neraka orang yang Islam dengan neraka orang yang kafir beza. Azab orang yang beriman
yang diseksa disebabkan dosa-dosa mereka dengan azab orang yang kafir berbeza. Kedudukan mereka di dunia ini pun berbeza, apatah lagi kedudukan di akhirat. Sudah semestinya azab orang yang beriman kurang daripada orang yang kafir. Ada iman. Ya. Namun begitu azab tetap azab. Itu yang jadi masalahnya. Azab tetap azab. Yang kita cuba nak menyelamatkan diri kita supaya tidak diazab oleh Allah walaupun sedikit. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, nafsi-nafsi dalam bab ni, masing-masing kena berusaha untuk beramal, ya, beramal soleh supaya kita terselamat daripada azab-azab di akhirat kelak. Baik. An-Najin, golongan yang selamat. Nampak, ini kita bicara tentang ahli kiblah tadi. Orang yang beriman. Itu pun dibagikan kategori-kategori. An-Najin, golongan yang selamat yang dimaksudkan adalah An-Najah. Di sini adalah selamat dari azab sahaja. Tidak pernah melaksanakan ketaatan dan tidak pula pernah melakukan dosa yang menyebabkan diazab. Keadaannya seperti orang gila, anak-anak dari orang tua yang kafir serta orang yang belum sampai kepada mereka dakwah sehingga tidak tahu apa itu kemungkaran, ketaatan dan kemaksiatan. Golongan ini memang layak untuk mendapatkan al-a'raf, perbatasan antara syurga dan neraka. Okey. Jadi golongan yang pertama tadi yang kita bicarakan, orang yang beriman yang termasuk dalam kategori al-faizin, golongan yang berjaya yang melakukan amalan soleh, jika salah bertaubat, apa semua tu, ya, sebelum mati dia dan bertaubat, ya, cantik sangat-sangat. Dan orang yang kedua, orang yang mu'adzabin, ialah orang yang berada dalam keadaan berdosa, tak ada nak bertaubat. Orang Islam yang berada dalam keadaan berdosa, tak ada nak bertaubat. Segalanya urusan tu kita serah kepada Allah, jangan kita masuk campur. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi mereka ini, adakah Allah nak azab? Memang itu hak Allah boleh buat. Dan adakah Allah nak ampun? Itu hak Allah akan Allah buat. Semuanya itu milik Allah. Tetapi pada hukumnya, melalui hadis-hadis, mereka ini akan diazab. Sifat mereka ini adalah orang yang akan diazab. Berapa lama, berapa banyak dosa, lama di dalam neraka, berapa dahsyatnya dosa, bergantung kepada amalan dia di dunia. Kalau amalan dosanya sikit-sikit je, maka mungkin dia diampunkan. Ataupun mungkin diazab dengan azab yang sikit. Tetapi kalau perkara-perkara yang dilakukan, ya, berat, terutamanya dalam masalah i'tiqad, maka dia akan diazab dengan azab yang na'udzubillah min zalik. Ya. Masalah i'tiqad, masalah yang berat. Ya, masalah i'tiqad, masalah yang berat. Ada penggolongan yang selamat, an-najin. Siapakah mereka ini? Ya, bila dikaitkan ialah dengan golongan-golongan ini adalah golongan-golongan seperti orang yang gila, ya, orang yang cacat. Di antaranya gila, bentuk yang tidak ada akal. Cacat pun ada kategori dia. Ya, kalau cacat akal, okey, dia banyak terselamat dalam beberapa perkara. Tapi kalau cacat mata, cacat telinga, mulut, dia masih lagi ada perbahasan lagi. Kenapa? Cacat mereka itu mesej boleh sampai. Kalau sampai, mereka bagaimana kedudukannya. Ya, kerana kita menyaksikan orang yang buta, kalau sampai boleh jadi mufti, ya, berarti dahsyat tu. Kita pun tak boleh jadi mufti, celik, ya. Yang sebagaimana yang kita dengar sehari dua ni, anak budak muda daripada Arab Saudi yang menghafal ribuan hadis. Dia muda, ya, subhanallah, cacat mata. Ya, jihad, nama dia jihad, ya, masya-Allah. Okey. Kita ni celik mata, dah 60 tahun, 70 tahun tak hafal lagi satu hadis. Ya, Allahu akbar. Kemudian anak dari orang-orang tua yang kafir. Ya, mereka ini dilahirkan sebelum baligh mati. Sebelum baligh mati, walaupun ada perbahasannya, ya, kita tak mau masuk dalam perbahasan itu kerana mereka ini adalah mengikut, kalau ikutkan agama mak ayah mereka, mereka tak tahu apa-apa. Ya, dan mereka tidak ditaklifkan. Kerana Rasulullah mengatakan dalam bab-bab macam ni, anak-anak kecil tidak ditaklifkan. Okey. Yang ketiga, orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah sehingga tidak tahu apa kemungkaran dan ketaatan dan kemaksiatan. Yang ini yang disebut sebagai orang fitrah, alam fitrah. Siapakah orang fitrah ni? Orang asli yang duduk pendalaman yang terputus dengan hubungan luar.
Adakah masih ada? Wallahu alam. Kita tengok dah ada yang berhubung, macam kita menyaksikan dalam dakwah ikhwah kita, sahabat-sahabat kita di Papua New Guinea, ya, yang mana orang-orang yang asalnya bercawat saja, tapi dengan munculnya ikhwah kita, sahabat-sahabat Muslim kita berdakwah, akhirnya Masya Allah, ya, dah pakai pakaian yang menutup aurat, ya, daripada bercawat, pakai cawat tu dalam tu saja, akhirnya menutup aurat, ya. Itu di antara orang yang dah sampai mesej. Tetapi ulama membahaskan, jika dia tidak tersampai mesej dia, seperti orang Kristian masuk dulu, ataupun apa-apa juga masuk dulu, bagaimana kedudukan mereka ni? Lalu ulama mengatakan dalam bab ini, mereka juga masih lagi dikatakan kategori orang fitrah, ahli fitrah. Kerana apa? Kerana selagi Islam tak sampai, maka mereka ini dimaafkan kerana ialah mereka tidak tahu, ya, tak ada maklumat yang menyampaikan. Tetapi bila Islam masuk, walaupun mereka tu dah beragama Kristian ataupun apa agama, Islam masuk, di situ barulah mereka tidak dikategorikan sebagai ahli fitrah. Ya, kalau mereka ambil Islam, maka mereka beruntung. Kalau mereka tinggal ke agama Islam, maka mereka termasuk golongan yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ahli kafir. Kenapa? Bila Islam dah datang, dia membezakan. Cuma di sini disebutkan golongan ini memang layak untuk menempati al-a'raf, perbatasan antara syurga dan neraka. Tetapi tuan-tuan dan puan jangan salah faham dalam bab ini, supaya kita tidak meletakkan seperti mana orang-orang Mu'tazilah letak di antara manzilun baina manzilain. Di antara dua, dia tak Islam tak kafir, maka dia duduk tengah-tengah araf sampai bila-bila. Tak. Kenapa? Golongan al-a'raf ini akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kalau mengikut Al-Quran ataupun penafsiran dalam bab ini, golongan a'raf ini akan dimasukkan ke dalam syurga pada akhir nanti. Ini kita lihat dalam surah Al-A'raf. Mari kita tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Okey, surah yang ke-7. Okey. Ayat yang ke-48 kita lihat. Ayat 46, sorry. Jumpa ya. Muka surat 156, juzuk ke-8, surah yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-46. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara kedua penghuni syurga dan neraka ada batas, dan di atas a'raf itu ada orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan ini dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyeru penduduk syurga, salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedangkan mereka ingin segera memasukinya. Okey, ini di antara menceritakan bahawa Ashabul A'raf ini belum masuk lagi, tapi dah tamak di sini, dia semangat sangat-sangat mengharapkan dirinya masuk ke dalam syurga. Kemudian kita lihat, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin.
Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim itu. ونادى أصحاب الأعراف رجالا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Dan orang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka yang kafir yang mereka mengenalinya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan, mengisahkan tentang Ashabul A'raf. Jadi dalam kitab tadi kita bicarakan mereka ini yang dikaitkan dengan Ashabul A'raf juga, dia ada golongan-golongannya, termasuk juga dikatakan orang-orang yang lama, orang-orang yang tidak mendapatkan maklumat agama Islam, ahli fitrah, ataupun yang dikatakan termasuk tu orang gila dan juga anak-anak yang bukan muslim yang belum balik, matinya sebelum balik. Jadi mereka dikategorikan sebagai ahlul a'raf, ashabul a'raf. Maka wallahu alam, ilmunya di sisi Allah. Yang paling penting ashabul a'raf ini adalah orang yang berada di tengah-tengah, ya, dalam ayat ini berada di tengah-tengah, tidak ke syurga, tidak neraka, tetapi kesudahannya ia ke syurga. Ya, kesudahannya mereka ini ke syurga. Itulah bezanya ashabul a'raf yang mana kedudukannya agak istimewa. Ya, maksudnya istimewa daripada orang kafir. Okay, mereka kedudukannya mereka di tengah-tengah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Yang paling penting kita melihat dalam buku ini, ya, supaya kita sentiasa bertaubat kepada Allah, sentiasa islahkan diri kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisinya dan menjadikan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari saya sendiri. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran kita yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesihatan dan kebaikan pada diri kita, keluarga kita dan anak-anak masyarakat kita, dan jadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih bersabar dan masih mengharapkan kejayaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.